Muhammad Idris. Terima kasih, Datuk Speaker. Silakan. Sungguh elok perang lama, walau di asa cahayanya sama. Sungguh menarik bulan purnama, soalan lebaran nombor 5. Terima kasih. Silakan. Datuk Seri Yang di-Pertua, susulan penularan wabak COVID-19 dan bagi memberi ruang kepada rakyat untuk membuat persediaan, aktiviti penguatkuasaan dasar kerusi keselamatan kanak-kanak atau Child Restraint System CRS akan terus dilaksanakan melalui pendekatan berdasarkan pendidikan, advokasi dan juga pemberian nasihat. Pakar dan pertubuhan berkaitan keselamatan jalan raya di seluruh dunia telah memperakui akan kepentingan dan kebaikan penggunaan CRS dalam mengurangkan risiko kecederaan atau kematian yang mungkin didiami oleh kanak-kanak di dalam suatu kemalangan. Berdasarkan kajian, kanak-kanak berumur di antara 2 hingga 5 tahun yang menggunakan tali pinggang keledar dewasa akan mempunyai risiko lebih 3 kali ganda untuk mengalami kecederaan serius dan lebih daripada 4 kali ganda cenderung mengalami kecederaan kepala yang serius berbanding dengan kanak-kanak yang menggunakan CRS. Sejak peraturan ini diperkenalkan, daripada kajian yang dijalankan, terdapat bukti yang jelas menunjukkan peningkatan kesedaran ibu bapa dengan peningkatan kadar penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak sebanyak 6%, iaitu daripada 38% pada tahun 2019 kepada 44% pada tahun 2020. Tujuan utama kementerian mewajibkan peraturan penggunaan CRS ini adalah atas dasar kepentingan, keselamatan dan kebajikan kanak-kanak yang menaiki kenderaan. Ianya bukanlah bertujuan untuk mengenakan penalti, saman maupun menyusahkan orang ramai. Orang ramai perlu memberi perhatian kepada perkara ini bagi mengelakkan penyesalan di kemudian hari sekiranya ditimpa kemalangan. Peraturan yang diperkenalkan adalah bertujuan untuk mengubah minda dan sikap orang ramai secara berperingkat untuk menyedari akan kepentingan penggunaan CRS bagi menjamin keselamatan anak-anak mereka. Buat masa ini, pemakaian CRS hanya diwajibkan kepada kenderaan persendirian sahaja. Selain itu, pengecualian turut diberikan kepada mereka yang mempunyai ahli keluarga yang besar dan tidak membolehkan peralatan CRS dipasang dengan sempurna di dalam kenderaan tersebut. Kerajaan amat prihatin dengan kos pembelian peralatan CRS yang dihadapi oleh ibu bapa. Kerajaan juga sedar bahawa wujudnya kekangan untuk memperluaskan pelaksanaan peraturan CRS kepada kenderaan perkhidmatan awam seperti bas henti-henti, bas ekspres, taksi, kenderaan e-hailing di atas faktor practicality. Sebagai contoh, peralatan CRS mungkin tidak sesuai untuk dipasang di tempat duduk di dalam bas. Juga kekangan menyediakan peralatan CRS yang bersesuaian untuk satu kanak-kanak oleh perkhidmatan taksi dan e-hailing mengambil kira saiz kanak-kanak yang berbeza. Saya telah mengarahkan MyROS untuk mengadakan perbincangan terperinci dengan pihak yang berkepentingan dan pihak persatuan pengeluar dan penjual kenderaan bagi pihak membuat dan pengimport CRS ke arah mengurangkan kos jualan CRS. Bagi perkhidmatan taksi dan e-hailing, penggunaan CRS adalah digalakkan. Penyedia perkhidmatan adalah digalakkan untuk menyediakan CRS universal bagi kegunaan pelanggan. Bagi meningkatkan tahap keselamatan penumpang di dalam bas ekspres, kerajaan juga telah mewajibkan peraturan pemasangan tali pinggang keledar di dalam semua bas ekspres bagi bas binaan baru mulai tahun 2020. Saya juga telah berbincang dengan pelbagai pihak berkepentingan mengenai pendekatan terbaik mengenai pelaksanaan dasar CRS. Umumnya, semua berpandangan bahawa pihak kerajaan atau pihak Kementerian Pengangkutan perlu berbalik kepada prinsip asal back to basic dalam isu keselamatan melibatkan penumpang dan kanak-kanak di dalam suatu kenderaan. Antara lain, kementerian akan merangka cara penyelesaian jangka panjang yang dapat melindungi tahap keselamatan kanak-kanak tanpa membebankan rakyat, khususnya ibu bapa. Kementerian akan terus meneliti maklum balas daripada orang ramai mengenai piawaian berat, tinggi dan umur kanak-kanak yang perlu menggunakan CRS agar ianya terus setara dan relevan dengan standard keselamatan yang terima pakai di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih jawapan Menteri. Saya faham bahawa penguatkuasaan pemasangan dan penggunaan kursi keselamatan kanak-kanak atau CRS
yang dimuktamadkan sebelum ini akan diteruskan oleh Menteri. Bagaimanapun, Menteri Pengangkutan berkata beberapa pembaikan akan dilakukan terhadap garis panduan pelaksanaan. Soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk meneruskan atau meluaskan lagi penguatkuasaan, pemasangan dan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak di industri e-hailing? Sekiranya jawapan ini ya, minta kementerian jelaskan SOP dan prosedur penguatkuasaan serta pemakaian CRS atau Children Restraint System di industri hailing ini. Mohon jawab Menteri. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Libaran. Daripada apa yang Yang Berhormat kemukakan, ada beberapa perkara. Pertama, dari segi dasar kita akan teruskan penggunaan CRS. Seperti mana yang saya katakan dalam jawapan asal saya, iaitu kita sedang mengkaji semula dari segi ketinggian, umur. Kerana kalau kita berdasarkan kepada UN Regulation nombor 129, kita melihat dari segi praktikal, kalau di Jepun, kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah. Ada yang negara Europe dia sampai ke 15 tahun. Ada yang mengikut sampai ketinggian 150 cm. Adakah nilai ambang 135 cm dengan 36 kilogram ini merupakan nilai ambang yang patut kita terima pakai? Jadi kesemua ini kita dalam peringkat untuk berbincang dan juga MIROS sedang membuat kajian secara khusus tentang perkara ini. Tetapi pendekatan kita masih lagi dengan advokasi dan kita tidak kenakan saman pada waktu ini dan kita akan lanjutkan sampai hujung tahun. Dan sementara itu, MIROS akan membuat kajian secara menyeluruh dan melihat ke semua ini. Mengenai e-hailing, apa yang Mohd tanya, betul, kalau ikut keadaan sekarang, kita belum lagi enforce ke e-hailing. Tapi apabila kita nak membuat satu pendekatan yang jangka panjang, banyak lagi pendekatan yang boleh kita gunakan. Pertama, kalau kita nak, bagaimana, umur berapa yang patut kita kenakan? Adakah sampai 135 cm dan 36 kg yang kita nak? Kalau nak, ada 4 jenis CRS yang patut kita gunakan. Dan ini akan memberi satu kesan kepada keluarga juga. Dan kita menjaga keselamatan anak-anak kita, betul. Tetapi back to basic. Apa yang berlaku sekarang, tali pinggang keledah belakang ni, hanya 10% yang patuh. Dan kalau kita lihat anak-anak kita berumur 10 tahun, dia duduk di belakang, dia gunakan tali pinggang. Ya. Kalau 2 tahun hingga 5 tahun, kita tahu risikonya 3 atau 4 kali ganda lebih tinggi daripada kematian dan juga kecederaan. Jadi, dalam soal e-hailing ini, kita sedang meneliti, kalau kita buat secara menyeluruh, kita mungkin galakkan dalam aplikasi itu tulis, ada keperluan untuk dapat CRS, mungkin dibenarkan cas RM1 atau RM2. Sebab tu saya kata, advokasi dan apa kita buat tu, kalau kita bagi pengecualian berbahasa ekspres, apa akan terjadi kalau berlakunya kemalangan? Jadi kesemua ini, sebab tu kita perlukan sedikit masa, MIROS untuk tengok semula dan kita akan keluar satu plan tindakan secara menyeluruh dan kita akan maklumkan kepada Dewan Yang Mulia. Terima kasih. Puan Speaker, soalan tambahan. Soalan tambahan Segambut. Yang Berhormat Ipoh Timur. Ulangan. Gopeng tadi kan Nanti soalan tambahan kedua boleh. Sudah banyak kali berdiri. Terima kasih Yang Berhormat Puan Speaker dan juga jawapan daripada Menteri. Dua soalan. Yang pertama, bagaimana kementerian memastikan kualiti CRS di pasaran? Sebab kita lihat ada kualiti yang berbeza-beza. Ini pertama. Yang kedua, sama ada JPJ bersedia untuk perkenalkan CRS sebagai aksesori wajib untuk kenderaan baru. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Gopeng atas dua soalan. Yang pertama dari segi kualiti. Sebab tu kita meneliti kalau UNR 129 ini, dia ada memperlihalkan untuk 4 kategori CRS, bagaimana kita nak buat. Dan kita perlu berbincang dengan pengimport, dengan pengeluar. Kita tidak boleh gunakan produk substandard kerana tidak melindungi anak-anak kita. Sebab itulah kita dengar rintihan daripada orang kampung kata saya ada 4 orang anak. Takkan saya mau letak 4 CRS di belakang. Ada tak CRS yang lebih murah.
kita kena tengok balik. Sebab tu saya kata, MIROS kaji semula. Kenapa? Kita nak lihat, setakat apa? Tahun apa? Pada saya pergi ke sekolah. Contoh, kalau saya melawat, saya akan tengok berapa orang yang ibu bapa dia hantar anak ke sekolah, dia pakai CRS. Tak nampak. Kenapa? Budaya kita tak ada. Tali pinggang keledar pun ada yang tak pakai. Jadi saya kata back to basic tu penting kerana keselamatan tu yang boleh kita lindungi. Untuk kanak-kanak 2 hingga 5 tahun, ya, saya dah kata risiko dia sangat tinggi. Tapi bagi mereka yang sudah sampai 1.3 meter dan umur dia sudah 10 tahun, kalau kita berdasarkan kepada umur juga, ianya akan membawa satu kesan dari segi kewangan kepada ibu bapa. Ini pertama. Kedua, apa yang Muhammad kata tadi ialah tentang accessory. Adakah mandatory? Ya. Sebab tu saya kata, dalam tempoh kajian ini, kita minta MIROS tengok pemasangan CRS tu dalam kereta. Dan jenis apa? Kalau kita ada 4 kategori yang kita nak pasang, jadi anak dia akan membesar. Jadi macam mana kita nak buat ke semua ni? Jadi dalam tempoh ni, sehingga hujung tahun, kita akan mengkaji dan kita mesti ada satu naratif, satu advokasi yang cukup menyeluruh untuk meyakinkan orang ramai. Kalau tidak, maklum balas yang kita terima ialah lebih baik gunakan tali pinggang keledar daripada gunakan. Tapi ada yang tidak faham. Kenapa kita perlu untuk kanak-kanak 2 tahun ke 5 tahun. Saya bagi contoh, yang Muhammad di Germany. Seorang yang dilahirkan di hospital, tak boleh dibawa keluar kalau tidak ada CRS. Dan sudah sampai masanya, kalau orang yang nak balik selepas bersalin dari hospital, dia kena balik, adakah kita akan semak? Kalau itu yang kita lakukan, saya rasa kita berjaya. Advokasi dan cara kita memantau. Dan e-hailing ataupun bus express, tak ada pengecualian. Tapi siapa yang akan sediakan? Jenis apa yang kita sediakan? Kesemua ini akan kita lihat, bagi sedikit masa pada kita untuk MIROS tadi balik dan kita akan maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini. Sekian, terima kasih. Tambahan.